Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan masuk topik baru iaitu energy and power. Okay, dekat dalam topik ni kita akan discuss 3 area iaitu first, saya akan discusskan tentang definition of work, energy and power. And then second part, kita akan discuss gravitational potential energy, elastic energy, potential energy and kinetic energy. And last part is principle of conservation of energy. So, for today, saya hanya akan discuss apa itu work, energy and power. Okay, so pertama sekali, perkara yang pertama yang kita kena tahu untuk topik ini adalah work. What is definition of work? So, ini penting So, work is defined as product of force and displacement in direction of force that is WFS. So, apa maksud dia ni? So, work. So, sesuatu kerja tu, kita kata work is done apabila kita ada force. Force ni daya. So, daya ni unit dia dalam bentuk Newton. And then kita ada displacement. So, displacement ni kalau kita punya bahasa biasa kita akan cakap jarak. So, mesti ada jarak. So, jarak ni pula unit dia mesti dalam unit meter. Alright? So, sekiranya ada daya dan juga ada jarak sebelum dan juga selepas, okay, itu bermaksud work is done. So, contoh, saya bagi awak contoh yang pertama. Okay, untuk contoh manusia kan awak tidur. So, kalau awak tidur, okay, kita memerlukan daya. Ada tak tenaga digunakan? Ada. Tapi, kalau jarak pula, ada tak awak bergerak tak masa awak tidur? Tak bergerak kan? So, itu bermaksud work is not done sebab kita tak ada jarak. Okay, contoh, pelajar, contoh kalau awak bangun malam. So, awak bangun malam nak pergi bilik air. So, awak bangun tu, okay, awak punya berat badan tu adalah awak punya daya awak untuk menggerakkan badan awak. And then jarak antara awak punya katil pergi kat bilik air tu, kita ada jarak. Okay, itu bermaksud work is done. So, ada work is done. Okay, itu beza dia. So, kita punya unit kita adalah, okay, tadi kita kata W equal to Fs. F ni force, S ni kita punya displacement. So, unit kita adalah force, tadi adalah Newton. And then jarak kita tadi, saya kata dia adalah dalam bentuk meter. Okay, untuk work done, okay, kita punya, ini dia punya unit dia. Tetapi 1 nanometer ni bersamaan dengan 1 joule. Okay, so kita punya unit akhir untuk kita punya work done adalah dalam joule. Walaupun pengiraan awak dapat Newton per meter, tapi 1 Newton per meter bersamaan dengan 1 joule. So, jawapan akhir mesti dalam unit joule. So, kita tengok contoh yang ada kat dalam buku teks ni. Okey, situasi yang pertama. Seorang perempuan ni dia angkat bakul. So, jarak antara tanah ke atas adalah berapa? 1 meter. So, 1 meter ni apa cikgu? Ini kita punya S, iaitu displacement kita. Okay, and then dia punya force yang dikenakan. So, 20 Newton. Newton ni adalah kita punya force. So, boleh tak kita cari dia punya work done? Boleh, iaitu work equal to Fs. So, F tadi kita 20 Newton. And then kita punya jarak kita 1 meter. So, bersamaan 20 Nm. Okay, tadi saya kata work done ni dia punya unit dia mesti dalam bentuk joule, betul? So, Nm kan tadi kita cakap 1 Nm bersamaan dengan 1 joule. So, kita bersamaan dengan 20 joule. Okay, boleh? Alright, ni kita punya situasi A. Situasi B, kita ada seorang pelajar, dia tolak troli. Dia tolak troli pada jarak 5 meter. Okay, berat troli tu ataupun daya yang dikenakan 10 Newton. So, untuk kat sini, kita ada macam ni kita nak cari work done dia. So, work done equal to, kita jarak W equal to Fs. Bersamaan dengan, okay, 10 Newton darab dengan 5 meter. So, dapatlah 50 Nm ataupun akhirnya 20 joule. Okay, senang kan? Okay, kita tengok pula aktiviti C. Okay, sekarang ni aktiviti C, kita seorang cikgu lah, kita tengok kat sini dia tarik drawer ni pada jarak 30 cm. So, ni kita punya S,
Daya dia 2 Newton. So, ni kita punya force kita. So, ada masalah tak kat sini? Ada kan? So, yang ini kita punya S ni kena sepatutnya dalam unit meter. Tapi ni dalam unit cm. So, kita kena tukar. Cm nak jadi meter macam mana? 1 meter bersamaan dengan 100 cm. 1 meter bersamaan dengan 100 cm, betul? So, kita kena bahagi dengan 100. So, 30 bahagi dengan 30 cm berapa meter? So, gerakkan titik puluhan 1, 2 bersamaan dengan 0.3 meter. So, dah boleh masuk dalam formula ke belum? Dah boleh dah. So, kita punya formula kita W equal to Fs bersamaan dengan force kita tadi 2 Newton darab dengan 0.3 meter. So, dapatlah 0.6 Nm ataupun 0.6 Joule. Okay? So, pengiraan semua dia dah tunjuk dah kat sini. Okay, senang je untuk yang kita punya work done. So, ini contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ini dia tricky sikit. Kenapa? Okay, sebab ini situasi di mana kita angkat berat untuk naik tangga. So, seorang pelajar ni, berat dia bersamaan dengan 400 Newton. So, berat badan dia. And then dia membawa kotak yang bernilai 100 Newton berat dia. Dan dia menaiki tangga yang berketinggian 3 meter. So, berapakah work done by this student? So, macam mana kita nak jawab soalan ni? So, work done, cikgu kat sini ada 2 lah yang unit Newton. Saya nak kira yang mana satu? Okey, sebab situasi ni dia membawa diri dia naik ke atas, betul? So, maksudnya berat awak punya work done ni adalah berat pelajar ni tambah dengan dia punya berat kotak tu. So, kena tambah dulu. So, 400 tambah dengan 100. Okey, darab dengan ketinggian tangga ni 3 meter. So, kita akan dapatlah nanti 1,500 Nm, betul? Ataupun jawapan akhir 1,500 Joule. Okay, work done by this student. Okay, senang kan? Alright, so seterusnya. Yang ini example nombor 2, awak boleh tengok sendiri sama je dengan yang example yang sebelum ni. Okay, saya nak terus pergi kepada energy dan juga power. So, apa itu energy? So, energy is defined as ability to do work. So, kebolehan untuk membuat pekerjaan. So, unit dia adalah dalam bentuk joule. So, perasan tak? So, bersamaan dengan kita punya work done sama dengan energy sebenarnya. Sebab apa? Sebab unit dia sama. Work done kan unit dia joule. Energy pun unit dia joule. So, sekiranya ada ability to do work, so adalah energy yang diperlukan. So, work bersamaan dengan energy. Alright, so untuk power pula, apa itu power? So, power ni kita boleh kata dia adalah rate doing work, kadar melakukan pekerjaan. So, kalau kita kata ada 2 pelajar, saya suruh dia angkat kotak yang beratlah juga 3 kilo. Seorang pelajar ni dia memerlukan masa untuk naik tingkat 3 dengan kotak yang 3 kilo tu 1 minit je. Pelajar kedua dia perlukan 3 minit. Penatlah cikgu kan. 3 minit baru sampai ke atas. So, mana yang lebih baik? Mestilah yang lagi bagus tu yang cepat sampai, betul? Yang 1 minit je dah sampai ke atas. Itulah definition of power. Iaitu power, work done bahagi time taken. So, sekiranya masa yang diambil untuk membuat pekerjaan tu rendah ataupun sekejap, so power dia akan tinggi. Kalau dia buat kerja tu lambat, dia punya time taken tu high, so maksudnya power dia rendah. Dia berlawanan. So, awak kena fikir macam tu. Kalau dia power maksudnya buat kerja cepat. Kalau tak power, buat kerja lambat. Maksudnya tapi pekerjaan yang sama. Unit untuk kita punya power dia dalam bentuk watt. Watt ataupun 1 joule per second. Sebab tadi kita punya work done kita power, kita kata bersamaan dengan work done bahagi dengan time, betul? Unit untuk watt kita punya, unit untuk kita punya work done tadi adalah joule. And then unit untuk masa pula dia dalam bentuk second, betul? So,
So cikgu power bersamaan dengan joule per second lah. Okay, sama juga macam tadi. Joule per second dia akan bersamaan dengan 1 watt. 1 joule per second bersamaan dengan 1 watt. Alright, so kita tengok contoh dia. So kita ada 3 situasi D, E, F. So situasi yang pertama tu, seekor monyet, dia berat monyet tu 50 Newton. Okay, dia dia climb apa dalam bahasa Melayu? Dia memanjat pokok. Okay, pada ketinggian 3 meter. Pada masa 20 second. Dalam masa 20 second. So cari dia punya power yang dilakukan oleh kita punya monkey tadi. So dia tak ada jalan pendek. So first kali awak kena cari dia punya work done dahulu. So kita ada dia punya force, betul ada? Ada cikgu. Ada dia punya distance dia? Ada. So boleh tak cari work done? Boleh. So 50 kali 3 dapatlah 150 joule. Okey, so kali ni kita ada maklumat tambahan iaitu second. So barulah kita boleh buat kita punya power, kita nak kira power kita. So power bahagi dengan W bagi second, kita punya work done bahagi dengan masa. So gunakan work done yang kita kira tadi bahagi dengan masa yang diambil oleh monyet untuk menaiki pokok tadi. And then kita akan dapat 7.5 watt tenaga yang diperlukan ataupun power seekor monyet menaiki kita punya pokok. Alright, nombor 2 pula. Situasi nombor 2, Aizul dia menarik kotak, okey, daripada point A ke point B. Okey, dia punya berat kotak tu 30 Newton. Ni kita punya F. And then dia punya jarak dia 2 meter. S kita. And then kita ada dia punya time kita 5 second. So sama juga, cari dulu kita punya work done iaitu 30 Newton darab 2 meter. And then daripada situ, daripada work done tu kita bahagikan dengan masa yang diambil 5 second. So dapatlah jawapan kita, power kita 12 watt. Okey, untuk situasi yang ketiga pun sama juga. Mesti ada 3 maklumat yang diberi untuk cari power. First, dia bagi kita punya force. Dia bagi kita punya displacement. Dan last kali kita ada kita punya time. So buat benda yang sama. Mesti cari kita punya work done dahulu. And then work done bahagi dengan masa. Dapatlah power kita. Cuma sesetengah soalan kadang-kadang dia suka kelirukan awak. Macam tadi. Kalau unit tadi kita punya work done tadi dia mesti force unit Newton dan juga kita punya distance unit meter, betul? Kalau cm tak nak, kilometer pun tak nak. So kita kalau kat sini pun sama juga. Time ni mesti dalam bentuk second. Okay, sekiranya dia bagi minit, nak buat macam mana? Kena tukar jadi second. So kena darab dengan 60. So syarat dia mesti dalam unit second. So kena peka. Okay? Alright. So kesimpulannya, apa yang awak dah belajar hari ni adalah, okay, kita belajar work done. Work done bersamaan dengan W equal to Fs. Okay, unit dia adalah, okay, Newton meter. Ataupun kita cakap joule, unit joule. Alright, so nombor 2 kita ada power. So power, work done bahagi dengan time. So unit dia, kita punya joule bahagi dengan second. So ataupun unit akhir kita dalam bentuk watt. Itu sahaja. Mudah je untuk hari ini. So hari ini tugas awak siapkan formative practice 7.1 dan hantar kepada saya. Okey?